Dan sunat bagi lelaki ziarah kubur muslimin, kubur orang Islam, walaupun bukan adik-beradik. Nah, dia tak ada siapa nak ziarah, pi lah kubur tu. Nah, sunatnya tu. Nah, sebab dia lebih mengingatkan mati lah. Bila mengingatkan mati, bila ingat kepada mati, dunia ni dia jadi kurang sikit nak gemar kepada dunia tu, dia akan jadi kurang. Jadi kita pilih ziarah kubur. Tak ada adik-beradik saya tu kubur semua lah KL tu, Amerika semua adik-beradiknya kubur. Kat sini tak ada. Tak apalah, janji kubur Islam. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah kerana masih lagi memanjangkan umur kita, memberi taufik kepada kita, memberi hidayah kepada kita untuk sama-sama kita sambung kembali bacaan kitab kita, kitab Sulamus Subyan, pada muka surat 291. InsyaAllah malam ni kita habislah. Sebab duk tengok nak baca separuh tak padan, tempat senang. Jadi kita habis teruslah malam ni. Lepas tu siapa yang nak nak beli kitab kitab untuk juzuk yang kedua pula lah, kita akan sambung juzuk yang kedua minggu depan, bincang tentang zakat. Hak beli tu, hak tu ada dah. Jadi dia yang kita duk mengaji ni baru juzuk yang pertama, bincang tentang sembahyang. Jadi insyaAllah lah minggu depan kita masuk juzuk yang kedua. Kita akan photostat terus lah, cetak terus daripada zakat sampai haji sampai habis. Jadi harga dia RM35. Boleh bagi nama dekat Haji Suanda kita lagi. Tulis nama, tulis nak berapa. Betul. Kadang tulis nama dia nak 2, tulis nama 1. Jam jugalah. Jadi kalau nak 2 tulis 2. Jadi minggu depan insya-Allah lah bab zakat. Hari ni sambung muka surat 291. Dia kata, qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat bagi orang yang ada di sisi kubur itu. Sunat apa fa'il? Berdiri, oleh berdiri. Sunat untuk orang yang ada dekat dengan kubur tu, sunat dia berdiri. Berdiri tu di sisi kuburnya, kubur bagi mayat itulah. Berdiri ni, hak ni lain daripada orang yang baca talqin. Sunat berdiri ni lain daripada orang yang baca talqin. Adapun orang yang baca talqin, maka sunat dia duduk. Kita yang tak baca tu, kita sunat duduk, dirilah. Kita berdiri, bukan duduk. Duduk berdiri. Tu bahasa kita tu, duduk berdiri tu. Dah duduk berdiri pula. Mana satu ni? Sunat berdiri. Tu. Jadi dia kata apa? Lama mana tu? Qadar lamanya 1 jam. Sejam lah. Lebih kurang lah. Kurang sikit-sikit tak apalah. Serta minta doa baginya, bagi mayat tu. Minta doa tu akan ketetapan. Ketetapan ni, ketetapan tu maksudnya tetap pendirian. Ketetapan tu maksudnya tetap pendirian ketika menjawab soalan. Minta dia tetap pendirian waktu jawab soalan tu. Bila kata man rabbuka, Allahu rabbi, contohlah. Tu. Tapi kalau kat dunia pun tak kenal Tuhan dah. Ni berat ni nak jawab nanti dalam kubur ni. Kat dunia orang duk mengajak bagi kenal Tuhan, dia tak mah.
Nah, i'tiqad pun kurang dah, longgar dah. Hak ni teruklah nak jawab susah nanti dekat sana nanti. Waktu kita mai mengaji lah. Nah, bagi kenal Tuhan tu. Lagi dia kata lagi, dan minta ampun baginya, bagi mayat tu. Nah, minta doa, lepas tu minta ampun bagi dia. Contoh macam mana? Ni contohlah kalau ada sirah lain ataupun ayat lain dalam doa yang maksud dia sama, ambil lah. Hak ni dia buat contoh aja. Dia kata seperti Allahumma ghfir lahu warhamhu ila akhirih tu, alif lam kha tu ila akhirih, dia ringkasan daripada ila akhirih. Jangan baca Allahumma ghfir lahu warhamhu ila akhirih, hanya baca gitu mana. Ila akhirih tu maksud dia baca sampai habis lah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Contoh. Gitu. Lagi duk buh ila akhirih pula kacau. Sana lagi ilah. Ilah tu. Jadi dia tak lepas tu Allahumma ghfir lahu ni maklumlah, ya Allah ampun olehmu baginya, bagi mayat ni. Tu kalau laki lah. Kalau perempuan lah. Tu lah kita mengaji dah sebelum ni. Warhamhu, dan rahmat olehmu akan dia, akan mayat ni. Allahumma thabbithu bil qawli thabiti. Allahumma thabbithu, ya Allah sabbithu. Sabit ni tetap olehmu hu, akan dia. Tetap olehmu akan dia, akan mayat ni. Bil qawli thabiti, dengan perkataan yang teguh. Sabit maksud dia teguh. Yang teguh. Maksud dia minta dia tu bagi jawab soalan tu. Jawab soalan tu pendirian dia tu tetap macam tu lah. Dia tak melencong dah. Jawab tu kena dah. Lepas tu walaqinhu hujjatahu, dan ajar olehmu. Laqin ni ajar olehmu, ni fi'il amal belakang ni. Ajar olehmu, talqin olehmu hu, akan dia, akan mayat tu, hujjatahu, akan hujahnya, hujah mayat tu. Ajak hujah dia. Wala taftinhu, dan jangan la nahi, jangan fitnah oleh engkau akan dia, akan mayat. Jangan fitnah oleh engkau, ataupun jangan engkau fitnah akan dia, akan mayat tu, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Wala taftinna, dan jangan engkau fitnah akan kami. Ba'dahu, selepas daripadanya, daripada mayat tu. Selepas daripada dia mati ni, jangan fitnah akan kami. Maksud dia fitnah dengan makna tercabar iman. Jangan buat benda, jangan bagi kami ni berlaku benda-benda yang tercabar iman. Waktu dia hidup, waktu dia hidup elok aja. Kita ni hidup kat dunia taat dekat Tuhan semua cantik. Tapi bila dia mati, kita jadi tak tawan hala. Ni kena fitnah. Jadi minta Tuhan ni jangan fitnah kita juga hak hidup ni. Macam itulah. Kawan hak mati tu apa? Ayah dia. Waktu ayah dia hidup, ayah dia duk tegur, ayah dia cengar. Jadi dia tak beranilah nak tinggal semayang, nak surah mengaji. Tapi bila ayah dia mati, nak semayang pun tak, mengaji pun tak. Ni kena fitnah lah. Jadi minta jangan jadi macam tu lah. Macam mana dia hidup dulu, kita duduk dalam keadaan taat, macam tu juga kalau dia mati pun, kita pun minta duduk dalam keadaan macam tu juga, taat. Jadi tu yang kata wala taftinna ba'dahu. Lepas tu dia kata waghfir lana, dan ampun olehmu, lana, bagi kami, walahu, dan baginya, bagi mayat tu, bi rahmatika ya arhamar rahimin,
dengan rahmat Engkau, wahai yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Itu. Habis. Lagi dia kata lagi, bermula dalilnya, dalil yang kata sunat bagi orang yang di sisi kubur tu berdiri tu. Dalilnya dalil sunat tu. Berdiri, lepas tu baca doa. Mana dalil dia? Dalil dia ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan ikut suruhannya Nabi. Nabi buat, Nabi suruh. Ni passion Nabi dia macam tu. Dia Nabi ni murabbi. Dia murabbi, dia orang yang mendidik. Bila dia orang yang mendidik, dia guru yang tarbiyah. Bila guru yang tarbiyah ni, apa yang dia suruh orang buat, dia buat jugalah. Dia suruh orang sedekah, dia pun rajin sedekah. Macam itulah. Tu guru yang mendidik. Baru dia nak ada kesan pada murid tu. Nabi ni bukan takat murabbi lah, dia ni guru yang tarqiyah, yang mengangkat kedudukan. Yang mengangkat kedudukan sahabat-sahabat tu. Di sisi Allah. Payah kita nak cari ada guru yang dia ada tiga-tiga. Dia boleh mengajar, dia boleh mendidik, dia boleh mengangkat makam kita. Nak cari tiga jenis tu hak dia ada kat seorang guru susah sikit lah. Susah sikit. Jadi dia kata apa? Nabi ni mula perbuatan Nabi, lepas tu Nabi suruh. Jadi hak Nabi suruh Nabi buat. Bahawasanya Nabi SAW adalah ia Nabi apabila sudah tanam mayat, berdiri ia Nabi atasnya. Atas ni dengan makna di sisinya, di sisi kubur tu. Dan bersabda ia Nabi, astaghfiru li akhikum. Tu Nabi suruh, astaghfiru li akhikum, hendak istighfar, hendak minta ampun oleh sekalian kamu bagi saudara kamu. Wa as'alu lahu at-tathbita fa innahul ana yus'alu, rawahu Abu Daud. Jadi apa maksud dia? Artinya hendak minta ampun oleh sekalian kamu bagi saudara kamu hak mati ni lah. Ni kawan mati ni minta ampun kat dia. Minta ampun pada Allah Ta'ala lah baik untuk saudara kamu ni. Dan minta oleh sekalian kamu baginya, bagi saudara kamu ni akan ketetapan macam tadilah. Minta ketetapan. Maka kerana bahawasanya sekarang ni maksud dia masa terdekat, bukan mesti lala dak. Sebab ada dalam hadis yang lain, soal munkar dan nakir ni selepas daripada orang ni dah berpaling daripada kubur, jalan 3 tapak balik, waktu tu munkar dan nakir akan soal. Kalau gitu kata sekarang ni dengan makna masa terdekat lah, tak lama ni. Bahawasanya sekarang ni masa terdekat ni ditanya akan saudara kamu. Ditanya maksud dia akan ditanya, yus'alu, bahkan dengan fi'il mudhari', maksud dia akan ditanya. Bukan tanya lala, ni akan ditanya. Jadi hadis ni kita faham juga ada pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ada soal malaikat. Kot tu. Tu tak ceritalah bab soal malaikat tu, kita maklumlah. Jadi dia kata apa? Maka jika segala orang yang ada di situ masing-masing duduk berzikir Allah. Duduk berzikir Allah. Tak kira lah zikir apa pun. Allah, Allah ke, la ilaha illallah ke, tak kira lah. Nescaya dia kata apa? Jawab bagi jika. Nescaya tiada betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak betul lah. Tapi pahala dapat samalah, pahala dapat, cuma tempat tak kena hak tu je. Tempat tak kena.
Ada je dalam kitab lain pun, dalam apa, kalau kita tengok dalam buku talqin pun mereka suruh buat tahlil lepas tu. Nah, buku-buku talqin ni. Jadi kalau nak kira tempat tu memang tak kenalah. Nah, tapi bukannya haram. Nah, kalau tak kena sunnah ni haram ke? Tak juga. Cuma tak kena tempat lah. Sebab tu dia kata apa? Dan jikalau royah pada kata tak betul itu. Dan jikalau hasil pahalanya bagi mereka itu sekalipun, pahala hasil, pahala dapat. Tapi nak abang kata tak betul, tempat tu tak kena, tak betul dengan sunnah. Kok tu je. Nah, tak betul yang sunnah. Bak pahala tu tak ada masalah lah. Bila kita zikir, maklumlah memang dapatlah pahala tu. Nah, lepas tu kalau kita buat tahlil ada bacaan Quran pula, tak ada masalah lah, memang dapatlah pahala bacaan Quran. Tapi kena tak betul tak dengan sunnah Nabi? Tak betul. Nah, tak betul. Jadi tak ada masalah lah. Dia macam ni lah. Kita lepas semayang semayang Zuhur, Asar dengan Isya. Nah, lepas semayang Zuhur, Asar dengan Isya ni, wirid dia mana? Mula astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah 3 kali. Lepas tu terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi ada tak orang kita lepas astaghfirullah dia mai pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada buat gitu. Kadang dia tak buat sampai cukup 10, dia buat 5 pula dah. Nah, lepas tu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dia buat 3. Dia perkurang pula. Dah. Nah, benda tu dapat pahala kan? Dapat pahala, cuma tak kena tempat. Nah, tak kena tempat. Nah, dia kalau ikut yang disuruh lah waktu lepas Zuhur, Asar dengan Isya ni, lepas kita istighfar tu terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Lepas tu baca Fatihah, ayat kursi macam tu lah. Ada pun zikir tu hak apa? Subhanallah, subhanallah, hak tu ada lah. Adapun hak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hak tu subuh dengan maghrib. Nah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar tu 7 kali. Hak tu subuh dengan maghrib. Adapun hak lain pada subuh dan maghrib, nah, bukan disuruh lah. Tapi kalau kita buat, dapat pahala, buat dapat pahala juga. Cuma tak kena tempat. Nah, tak kena tempat tu je. Habis. Lepas tu dia kata ambil kat mana ni? Intaha i'anah muka surat 140. Dan sunat orang yang baca talqin itu duduk berhadap kepada mayat. Nampak? Ni untuk orang baca talqin. Hak tadi orang yang duduk sisi kubur. Kalau hak duduk baca talqin pula, tu dia kata sunat orang yang baca talqin itu duduk. Untuk talqin sunat duduk. Jangan berdiri. Jangan talqin sambil berdiri, sunat duduk. Duduk tu pula mana? Berhadap kepada mayat. Bila berhadap kepada mayat, maksud dia kita akan berpaling daripada kiblat. Kat tu. Sebab mayat dia akan berhadap ke kiblat. Nah, bila dia ni berhadap ke kiblat, kita pergi duduk depan dia tu. Nah, duduk depan dia. Jangan pergi duduk belah kita belah berhadap kiblat lagi, duduk belakang dia. Nah, jadi duduk depan dia. Nah, duduk depan dia. Nak ajak dia ni. Ni baca talqin tu duduk berhadap kepada mayat. Mayat mana? Yang dalam kubur. Mayat dalam kubur lah. Kerana ilat sunat tu. Sebab apa sunat tu? Kerana bahawasanya duduk tu terlebih dekat kepada dengar mayat akan talqinnya. Talqin orang tu lah. Talqin orang yang baca tu. Jadi duduk tu lagi dekat lagi mayat tu dengar. Macam tu lah. Jadi nah, untuk orang yang untuk orang yang baca talqin sunat dia duduk. Bawa tikar saja. Nah, bawa tikar. Macam duk buat halu dah lah. Kalau Wahabi depa tazkirah sambil dirilah. Depa tak duduk apa. Asal depa tak boleh kan duduk kubur tu. Tak boleh kan? Tak boleh. Biar pergi ke depa lah, tak mau duduk punya pasal lah.
Nah, kita orang macam talqin boleh duduk. Nah, korang lengah sikit. Itu mazhab kita tu. Tak ada masalah apa. Nah, kita ada tempat ambilan kita. Nah, bukan kita buat ikut dan. Ni hak ulama kita susun dah. Dan sunat diulang baca talqin itu 3 kali. Sunat ulang 3 kali. Nah, kadang buku talqin tu dia ada berapa jenis talqin. Dah 3-4 jenis. Baca 3 jenis talqin. Baca. Nah, ulang 3 kali sunat. Nah, dia kata yakni sama ada yang baca talqin itu seorang jua atau 2 atau 3 orang, tak kira. Seorang ulang 3 kali boleh. Ataupun 2 orang ulang 3 kali boleh. 2 orang ni maksud dia seorang tu buat sekali, seorang lagi buat 2. Jadi 3 kali. Ataupun 3 orang. 3 orang ambil sekali. Jadi 3 kali. Nah, dia tak kira 2 orang ke, seorang ke, 3 orang ke. Yang disunatkan tu ulang tu, bukan betul orang tu. Nak ulang 3 kali. Tak kira seorang pun tak apa lah. Sunat lah. Dia sunat kita ulang 3 kali talqin. Bukan panjang mana pun talqin. Nah, pendek-pendek lah. Kalau dalam buku talqin tu pendek-pendek lah. Kalau nak campur dengan tazkirah boleh juga lah. Ikutlah. Lepas talqin tu bubuh pula tazkirah pula. Tazkirah kat hidup lah. Nak buh tazkirah Ramadan ke apa ke. Lagi dia kata apa? Kerana sebab apa kata aku tu? Sebab apa yang kata sama ada yang baca talqin itu seorang jua atau 2 atau 3 tu, kerana yang disuruh itu ulang baca 3 kali. Bukan disuruh 3 orang baca. Jadi tak ada masalah lah. Yang disuruh ulang tu, ulang talqin tu 3 kali. Nak baca 2 orang kan, nak baca 3 orang kan, tak ada masalah. Janji kita ulang sampai 3 kali. Ni lepas ni boleh beramal macam ni lah. Intaha i'anah. Ambil dalam kitab i'anah. Habis kalau beramal macam ni, buat 3 kali, tak payah buat ni lah. Tak payah buat orang kata apa, tahlil dah, tak apa. Baca 3 kali talqin, tubuh sikit Fatihah, baca doa sikit, jadilah. Macam tu lah. Siapa tak ada tahlil pula ni. Malam ni lah kita buat tahlil. Malam ni kita buat lah tahlil. Dan sunat berdoa bagi mayat. Sunat berdoa bagi mayat dengan minta ampun dosanya, dosa mayat. Ni ulang macam tadilah. Sunat kita doa bagi mayat tu. Dan berdoa bagi yang hidup, timbul sunat juga. Yang hidup ni kena pada mana? Keluarga dia, keluarga mayat tu. Awal langkau. Tidak cepat lagi. Tengok dia kata apa? Dan sunat takziah. Takziah ni maksud dia menghiburkan hati. Bukan pi kat orang takziah nak. Apa benda? Maksud dia takziah ni bukan duk pi ucap takziah bukan gitu. Kita pi cakap benda-benda yang menghiburkan hati dia. Gitu. Tu takziah. Sunat takziah akan segala ahli mayat. Ahli mayat ni keluarga mayat tu lah. Keluarga mayat tu. Jadi untuk takziah ni, kalaulah orang tu dia sekampung dengan keluarga mayat. Kalau orang yang duduk sekampung dengan dengan keluarga mayat tu, sunat takziah ni dalam masa 3 hari saja. 3 hari ya. Kalau hari yang keempat pi duk takziah lagi makruh. Makruh. Hari keempat pi duk sabar sabar hari makruh. Kawan baru nak duk lupa, nak hilang sedih, kita duk pi peringat pula bagi sedih lagi. Tak boleh ni untuk orang yang duduk sekampung dengan keluarga mayat. Tapi kalau orang tu dia duduk jauh lah, maksud dia jarang-jarang jumpa dengan keluarga tu, duduk jauh KL tu, kali-kala balik Perlis ni. Kalau hak jenis macam ni, bila-bila masa jumpa keluarga mayat, sunat ucap takziah. Boleh faham dah? Kot tu.
Habis. Kalau hak gen setaman ni tegak 3 hari lah. WhatsApp boleh? WhatsApp dia sebenarnya takziah. Dia cuma jadi adat kita. Adat kita ni duk salam takziah lah apa. Sebenarnya takziah ni kita ucap. Sekali dia contoh ni. Nah, suruh dengan sabar, patut bagi tahu pahala sabar. Hak tu benda-benda yang menghiburkan hati dia. Hak tu sebenar takziah. Nah, dia bukan ucap takziah ni macam ni lah. Macam kita kata kunut lah. Kunut tu bukan kunut. Nah, bukan gitu. Kunut tu Allah mahdini fi man hadai. Tu kunut. Macam tu lah. Takziah ni nama aja. Lah, dia ada perkataan-perkataan yang menghiburkan hati. Tu orang panggil takziah. Cuma jadi kita ni bahasa kita jadi gitu lah. Kita kalau jumpa bila ada orang meninggal tu kita salam takziah. Jadi tak ada masalah lah. Kalau depa faham betul takziah tak apalah. Cuma kalau kita menggunakan ni boleh WhatsApp untuk ucap takziah. Macam mana? Hasil jugalah. Kalau ikut tu hasil juga pahala sunat. Dia tak mesti dengan ucapan. Dengan tulisan pun tak ada masalah. Kita WhatsApp terus. Maka makna takziah tu, apa makna takziah itu? Menyuruh dengan sabar. Suruh sabar. Sabarlah. InsyaAllah Tuhan gantikan dengan yang lebih baik. Dia pergi ucap kat bini orang. Bukan bini orang. Doa Tuhan ganti yang lebih baik lagi. Tak jauh saya rasa pun. Tu memang something betul ya. Habis yang tu. Jadi sabarlah. Jadi ucap takziah bagi orang macam itulah, kita menyuruh dengan sabar. Dan menyebutkan pahala baginya, bagi ahli mayat tu. Sebut pahala-pahala orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala ni dia bersama dengan orang sabar. Allah sayang dia lebih. Dia pun tak ada dalam keadaan elok. Kita buat benda-benda yang menghiburkan hati dia. Itu orang panggil takziah. Lepas tu, dan menakuti daripada dosa meratap. Tu macam meratap tu, bukan meratip. Ibuh baris kasrah kata tu mati. Mati pun dosa juga. Meratap. Meratap mana? Berbiji sabak. Ni bahasa kita lama, berbiji sabak ni pada. Duk meraung-raung. Habislah aku lepas ni dah. Tak ada dah siapa nak hantar anak aku pergi sekolah. Tu lelaki dia mati kan. Siapa nak hantar anak pergi sekolah, siapa nak tolong beli ni, siapa nak tolong beli ni. Duk meraung gitu. Haram tu. Haram. Tu berbiji sabak, meraung. Meraung apa? Membilang-bilang, menyebut-nyebut. Membilang-bilang tu menyebut-nyebut sifat-sifat mayat. Duk sebut sifat-sifat mayat. Habislah. Dia ni duk ajin tolong aku lah, apa kok ni. Hak tu haram. Jadi kita tu yang kata kita pergi minta dia sabar. Jangan duk meraung-raung lagi pelik lah. Ni tengoklah kalau orang hak jenis meraung baru kita pi sebut. Dosa ni duk buat macam ni. Macam tu. Ni kawan tak meraung apa, sengat relax kita je. Jangan meraung lah. Lah. Lagi kacau. Kita pula duk pi jolok lepas ni lah. Bagi dia duk teriak pula. Dia duk sebutlah. Kalau dia tak meraung tak payah sebutlah. Macam tu. Habis hang tu. Dan sunat berdoa bagi mayat dengan minta ampun dosanya, dosa mayat. Tadi. Dan berdoa bagi yang hidup, keluarga dia lah, dengan diganti kebalaan yang hidup tu dengan yang terlebih eloknya. Minta elok lagi. Macam mana doa tu? Doa dia macam mana?
mana tahu apa lepas mati hak ni, nak anak seorang ni mati, Tuhan bagi pula anak kembar ke, minta bagi anak kembar lah, sedah. Lebih lagi sakalah. Seperti berkata a'adhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika wa jabara musibataka. A'adhama ni fi'il madhi ni, tapi jumlah do'ayah ni kita terjemah ni mudah-mudahan membesar Allahu oleh Allah, ajraka akan pahala engkau. Mudah-mudahan membesar oleh Allah akan pahala engkau. Wa ahsana azaaka, dan mengelok ia Allah akan hiburan engkau. Hiburan nikmat-nikmat tambah elok lagi macam itulah. Wa ghafara, dan mengampun ia Allah limayyitika, bagi mayat engkau. Wa jabara musibataka, dan menampung, jabar ni tampung, dan tampung ia Allah akan musibah engkau. Sebab apa sunat tu? Sunat berdoa macam ni kerana mengikut hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Habis hang tu. Masalah ni masuk masalah lain pula. Haram dibina di atas kubur yang diwakaf. Ni haram hukum dia. Jangan buat begitu. Haram dibina di atas kubur yang diwakaf. Kalau kubur tu kubur wakaf, haram kita buat binaan. Dibina ni apa? Dibina ni maksudnya meletakkan sesuatu atas sesuatu yang lain, atas jalan kekal. Gitu. Kita meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, atas jalan kekal, tu nama dia bina. Jadi maksud kekal ni maksudnya nak cabut tak boleh. Gitu. Kita duk pi ikat bata pula kat kubur tu. Kubur padahal tanah tu tanah orang wakaf, maka hak tu haram hukum dia. Haram. Tapi kalau kita letak kita letak sesuatu, contoh dia kita buat pagar besi kan. Kita buat pagar besi, hak boleh angkat pi letak gitu. Hak tu tak apa tu. Hak tu tak nama bina. Maksudnya kalau orang nak cabut tu boleh. Nak angkat, tu tak ada masalah. Kita buat bangsa kecil ke yang boleh angkat pi letak gitu je. Angkat buang, angkat letak, tu tak apa tu. Yang tak boleh buat benda hak payah kita nak cabut tu sah. Maksud dia kita letak sesuatu atas sesuatu yang lain, atas jalan kekal. Hak tu tak boleh. Tak boleh. Dia ikat-ikat bata, buh simen pula. Lepas tu buh cat pula. Kemah. Tu tak boleh. Tapi kalau kubur tu bukan tanah diwakaf, tak apalah. Dia tanam tepi rumah dia aja, tak apa, tanah dia. Buat pi banglo 4 tingkat apa atas tu. Tak ada masalah apa. Jadi tak haram apa. Hak tak boleh ni kalau tanah tu tanah wakaf. Seperti dibuat rumah kecil, buat rumah kecil pula. Buat rumah kecil, duk ikat bata buat rumah kecil. Atau pendapur. Pendapur ni bangsai, kata Tok Guru dia bangsai. Tahu bangsai noh? Buat bangsai pula. Kalau hak boleh angkat tak apa. Atau bina simen atasnya, atas kubur, hak tu haram hukum dia. Bina simen atas kubur. Maka iaitu dibuat rumah kecil atau pendapur atau bina simen atasnya tu, maka iaitu haram. Dan wajib atas orang yang kuasa. Orang yang kuasa, orang yang ada kuasa. Dia boleh buang benda tu. Wajib dia kena buat apa? Meruntuh buang. Wajib dia kena runtuh buang. Kalau dia ada kuasa, dia JKKKKK. Jadi dia ada kuasa lah, orang tak boleh lawan cakap dia. Orang kampung. Jadi hak jenis macam ni, dia kena, dia tengok, ni duk ikat bata ni, hak ni wajib. Wajib dia kena runtuh buang tempat. Runtuh buang. Faham habis hang tu. Masalah sunat ditabur anak-anak batu. Anak-anak batu ni sunat kita tahu. Apa dia kita buat kebutuhan 3 batu ini kita gunakan untuk
Apa dia? Ha? Kita ikat batal keliling. Dia kalau ikut ikat batal tu kira bina tu. Bina atas kubur tu. Dia bukan nak boleh angkat mudah-mudah kan. Kalau susun batal tak apa. Susun saja apa? Disusun minta batal satu apa? Pelet lah. Hantar mal ni. Susun tu tak apalah. Benda boleh cabut lah. Tu tak ada masalah. Yang tak boleh memang dia jadi kekal dalam tu. Masa susah nak buang. Susah bang. Tu tak boleh. Habis. Masalah sunat ditabur anak-anak batu. Batu mana? Batu hidup lah. Anak-anak batu ni batu hak jenis hidup-hidup. Macam mana nak abang? Tok guru abang hantar batu hidup. Anak batu kecil-kecil tu. Betul lah. Batu kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil tu dia abang atas kubur. Sunat kita pergi tabur batu kecil-kecil tu. Batu yang hidup kecil-kecil tu kita tabur atas kubur. Atau ditanam pohon kemangi. Dia tak mesti pohon kemangi lah. Kalau pokok puding apa pun sama lah. Boleh juga. Pokok puding ke ataupun pokok-pokok lain lah. Kalau puding tu asal dia payah mampus orang tu. Itu orang duk buh pokok puding tu. Kalau ni orang buh pokok puding. Pokok puding. Pokok kemboja hak bunga putih tu. Kemboja lah. Tu hak kemangi hak mana lah. Tak pernah dengar lah. Kalau orang lama tak pernah dengar lah. Baru lagi payah cerita. Pokok kemangi saya tak tahu lah. Jadi pokok kemboja tapi lah tak banyak lah kemboja tu. Tapi kalau hak puding tu banyak lah orang tanam pokok puding. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Bonsai ke tapi dekat malam tu pisuk dia tengok tinggal tanah. Cakap menyamun dia kan kira hantu pun takut dengan menyamun. Nampak menyamun ni kerana dapat manfaat mayat dengan tasbih keduanya. Batu kecil, batu hidup yang kecil tu dan juga pohon tu. Pohon kemangi tu. Jadi dapat manfaat tasbih. Jadi pokok-pokok duk tasbih kat Tuhan. Habis yang tu. Dan sunat bagi lelaki ziarah kubur muslimin, kubur orang Islam, walaupun bukan adik-beradik. Dia tak ada siapa nak ziarah, pi lah kubur tu. Sunat macam tu. Sebab dia lebih mengingatkan mati lah. Bila mengingatkan mati, bila ingat kepada mati, dunia ni dia jadi kurang sikit. Gemar kepada dunia tu dia akan jadi kurang. Jadi kita pilih ziarah kubur. Tak ada adik-beradik saya tu kubur semua lah KL tu. Amerika semua adik-beradik dia. Kubur. Kat sini tak ada. Tak apalah. Janji kubur Islam. Jangan pi jerak tu lah. Kata kubur muslimin. Dia pi jerak pula. Dan makruh ziarah kubur itu bagi perempuan. Makruh. Makruh orang perempuan ziarah kubur. Dan terkadang haram. Perempuan ziarah kubur kadang-kadang haram. Haram tu kait. Jika kait pada kata haram tu jika membawa kepada fitnah. Fitnah ni maksiat, dosa. Kalau boleh jadi dosa, tu tak boleh lah, haram lah. Walaupun kubur tok laki dia kalau jadi dosa. Dia pergi seorang-seorang, dia tengok kubur tok laki dia baru habis iddah dia pun. Hak kawan tu pergi tengok kubur bini dia. Bercinta. Cinta di kubur. Ayah. Apa dah? Batu yang hidup. Hak tu pun batu hidup. Dikira kalau batu hidup ni dikira berzikir juga. Sama juga.
Jadi batu nisan tu saya tak tahulah dia apa buat daripada batu sungai tu macam mana, tapi boleh, tak ada masalah apa. Boleh. Jadi bab buh batu nisan tak ada masalah. Buh tanda tu tak ada masalah. Itu kita dah baca pun tak ingat muka surat apa lah, tengok balik lah, baca online masa tu. Jadi banyak yang kita kena online hari tu ni. Jadi tengok balik dalam Facebook Turat pun ada, Facebook Taman Jali pun ada. Jadi dia kata makruh ziarah kubur itu bagi perempuan, dan terkadang haram perempuan ziarah kubur jika membawa kepada fitnah maksiat lah. Kalau jadi maksiat tak boleh, haram lah. Duk bercampur, ada laki pula, duk tengok, jadi fitnah gitu, maka haram. Melainkan sunat perempuan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Melainkan ni istisna pada kata haram, tak haram. Hak tak haram lah, sunat perempuan ziarah kubur, sunat ni hukum dia. Untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu hukum dia sunat. Sunat. Tak apa sebut kubur, tak apa. Kubur kan nak sebut makam. Dia yang sebenarnya kubur. Sebab kubur ni dia, kita memang sahih mayat duduk dalam tu. Tuan dia duduk dalam tu, sahih. Kalau makam tak sahih lagi. Nabi memang sahih tahun tu dah. Sebab tu kubur tu lebih tepat. Sebab tu kalau makam boleh jadi tak duduk tahun tu. Boleh jadi hanya orang singgah saja. Dia biasa singgah tak ni. Waktu dia hidup, lepas tu orang buat makam dia tentu. Kadang-kadang boleh jadi separuh daripada anggota dia saja duduk tang ni. Dia pun Nabi bukan separuh dah, semua memang Nabi memang duduk on tu lah. Makam Nabi Ibrahim tu dia dia bukannya dia duduk situ. Adapun Nabi Muhammad memang tahun tu dah. Memang tak ada syak dah. Memang duduk tahun tu, memang betul-betul tahun tu. Dan kata Ibnu Rif'ah, dia ada khilaf lah. Kata Ibnu Rif'ah, sunat perempuan ziarah kubur segala nabi-nabi, semua nabi. Dan wali-wali sunat tak? Kubur tok-tok wali, pergi kat Kelantan tengok tok kenali ke. Pergi kot belah Terengganu, apa dia? Tok Kupaluh tu kubur tok-tok wali. Dan ulama, kubur ulama. Tok Raji Cik ni dekat Kok Diang dia. Batu Empat. Tiada sunat perempuan ziarah kubur ibu bapaknya, tak sunat. Dan saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya, tak sunat. Ni atas kata Ibnu Rif'ah. Dan kata sebagian ulama lagi, sunat perempuan ziarah kubur ibu bapaknya. Ada lagi pendapat kata sunat juga. Sunat juga. Dan saudara-saudaranya, adik-beradik dia, abang dia mati ke, kak dia mati ke, dan kerabatnya. Dan sunat orang yang ziarah kubur itu beri salam, sunat bagi salam. Ini dia bukan tertentu dengan ziarah, lalu pun sama juga. Kita lalu kot kubur kan, kadang kubur di tepi jalan tu, kubur Tok Tina Alih tu, nak masuk ke kampung Sentua tu, lalu ke kawasan kubur, bawa sampai Sentua, tu kubur tepi jalan, lalu tu pun sunat juga. Tak mesti masuk ziarah, tak mesti. Jadi kita kena tambah sikit tang ziarah tu, atau lalu sahaja buat gitu. Lalu sahaja. Ni menunjukkan orang dalam kubur tu dengar. Bukannya tak dengar. Hak ni pun tak nampak Wahabi ni. Jadi mana dia kata apa? Kerana hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tak kala ziarah kubur Nabi kata apa? Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum. Dara ni asal negeri, dengan makna perkampungan lah, perkampungan kaum orang-orang yang beriman. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah bikum lahiqun. Ba tu takluk muqaddam pada lahiqun tu.
Lahikun tu khabar bagi inna tu. Sesungguhnya kami lahikun, yang menyusuli, ialah yang menyusuli bikum dengan kamu. Dia saya ikut tu. Kami ni akan menyusulilah dengan kamu tu. Tak lama kami pula. Intaha i'anah juzuk yang kedua, Tsani itu juzuk yang kedua, muka surat 143. Dan tersebut di dalam beberapa kitab ulama yang dahulu mazhab Syafi'i, iaitu kitab Iqna, kitab Arab, dan kitab Syarqawi, dan kitab I'anatut Talibin. Ni orang mengaji dia kena beli ni. Kita ada tulis ni, Iqna, Syarqawi, I'anatut Talibin, dan kitab Kashful Lisam Jawi, dan fatwa-fatwa mufti-mufti yang dahulu, iaitu mufti mazhab Syafi'i, dan mufti mazhab Hanafi, dan mufti mazhab Maliki, dan mufti mazhab Hambali. 4 mazhab. Bukan kata satu mazhab, ada fatwa 4 mazhab. Mufti 4 mazhab telah berfatwa mereka itu, mufti-mufti itu dengan kata makruh ahli mayat. Makruh ahli mayat ni keluarga mayat. Buat kenduri, panggil orang berhimpun makan kenduri pada hari matinya mayat, dan pada hari-hari yang kemudian ni, selepas daripada hari matinya mayat. Lepas daripada mati pun makruh. Ni makruh ni kenduri apa ni? Kenduri arwah. Tu makruh. Kenduri sebab kawan tu arwah tu makruh tu. Makruh. Kawan tu mati, kita kenduri pula dah. Pesta dia mati. Kenduri sebab arwah tu mati. Tu makruh. Ni kena faham elok ni. Kenduri sebab arwah. Mereka mengambil dalilnya dengan hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Intah, dia tak abad hadis tu. Kena carilah. Saya pun tak buka cari ni. Maka kita harap akan Allah, mudah-mudahan jika orang yang pergi makan kenduri itu baca ayat-ayat Quran dan zikrullah dan berdoa, niat hadiah pahalanya, maka diharap dapat manfaat sampai pahala bacaan mereka itu kepada mayat. Bukan pahala kenduri, kerana kenduri itu makruh. Bukan pahala kenduri. Kalau betul abang kata kenduri arwah tu makruh. 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 Bila makruh tak dapat pahala. Tapi tang baca tahlil apa tu, hak tu ada dah pahala. Hak tu yang dia kata, hak tu tak ada masalah lah. Kita niat nak sampaikan kita nak sampaikan pahala kita baca Quran, tahlil, zikir apa semua tu, hak tu tak ada masalah tu. Tang betul kata kenduri arwah tu. Tu makruh tu. Banyak orang kampung kita buat kenduri apa? Buat kenduri arwah. Makruh. Makruh. Jadi dia kata apa? Maka dipaham makruh itu buat kenduri sebab kematian, sebab arwah tu. Sebab kawan tu mati, kita buat kenduri, itu makruh. Adapun jika buat kenduri sebab yang lain, tak apa. Sebab yang lain, seperti misal, seperti kenduri berkahwin atau dapat nikmat, atau lain daripada dapat nikmat itulah. Contoh dia lepas daripada bala ke, maka diharap dapat pahalanya. Ataupun kita kata kenduri ni kerana orang buat tahlil, tak apa. Hak tu boleh balik. Jangan kenduri ni kerana mati ke mana tu. Hak tu makruh tu. Makruh. Kenduri tahlil tak apa lagi. Jangan kenduri arwah, tak boleh. Tu makruh tu. Buat tu. Tapi kalau sebut macam tu, depa nak mudahkan cakap lah. Kenduri arwah, kenduri untuk arwah tu. Untuk arwah lah. Nak tanggung kot mana tu. Tapi kalau ikut tu makruh lah. Makruh.
makruh juga. Nah, taklah kalau depa ni kita masalah niat tu payahlah kita nak hukum tentang niat tu pasal kita tak tahu kan. Tapi kalau zahir tu makruh juga. Nah, makruh lah. Zahir tu makruh. Jadi lepas tu kita kena tukar lah. Nah, tukar jangan duk kenuri arwah ni tak payahlah. Nah, kenuri ada baca Yasin. Nah, tak apa. Nah, baca Yasin. Nah. Tak apa. Nah, tak apa. Jangan kenuri arwah, kenuri kematian. Kenuri kematian ni. Gitu. Bak tahlil lalu kalau abang kenuri tu apa? Mana saya nak buat kenuri. Nak tolong baca tahlil tak apa tu. Nah, tak ada masalah apa. Nah, jangan kenuri arwah tu tak. Nah, kenduri arwah tu yang jadi makruh. Ni kena faham elok ni. Hak ni Wahabi ambil dalam kitab-kitab kita ni, duk sebab benda ni tak boleh buat tahlil. Tang mana tak boleh buat tahlil? Nah. Orang duk cerita makruh kenduri arwah tu. Tang kenduri arwah tu makruh. Tu kata kena mengaji juga. Nah, ni ada tu Maulana tu. Maulana tu dia ambil kitab-kitab Jawi lama kita. Memang dalam kitab Jawi macam tu, Kashful Isam. Kalau buka memang macam tu. Nah, makruh kenduri arwah apa semua tu. Dia tak faham, bukan nak mengharamkan tahlil tu. Nah, bukan nak mengharam, nak melarang betul tahlil tak. Tang betul kenduri dengan sebab kematian tu tak boleh. Faham dah? Tu tak boleh. Payahlah dia main baca saja. Nah, betul haram dia tak mengaji. Nah, lepas tu dia hentam kita. Nah, hentam kita duk buat kenduri tahlil apa ni ulama mazhab Syafi'i sendiri kata guni. Nah, hang tu tak faham ulama cakap. Nah, dan jika diniat hadiah pahala kepada mayat, dia kata apa? Adapun jika buat kenduri sebab lain seperti kenduri berkahwin atau dapat nikmat atau lainnya, maka jawab adapun, maka diharap dapat pahala. Dan jika diniat hadiah pahalanya kepada mayat, maka diharap sampai pahalanya kepada mayat. Wallahu alam. Lepas tu dia kata ni. Ni dan dinakal daripada Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar. Kitab apa dia tak abang. Tapi dia ambil kena cek dalam kitab Syekh Ibn Hajar lah, boleh jadi fatwa dia. Boleh jadi dia punya Tuhfatul Muhtaj ke. Nah, ni kena cari lah. Boleh jadi fatwa dia kot, fatwa Ibn Hajar. Kena cari. Jika dibuat kenduri sebab kematian kerana hendak melepas daripada orang cerca atau ngumpat. Kita buat kenduri arwah tapi sebab tu nak lari pada cerca. Kalau tak buat lagi orang duk kata, kedekut tu. Pak dia mati pun haram tak buat. Tak buat kenduri apa semua. Kedekut. Kalau dia tak buat orang mengumpat. Orang duk cerca dia. Maka dapat pahalanya buat kenduri itu. Dapat pahala balik. Hak ni dapat pahala balik. Pasal apa dapat pahala tu? Kerana ilat. Dapat pahala tu kerana mengumpat itu berdosa. Dan kita tolong melepas daripada dosanya dengan tiada buat yang haram itu, dapat pahala. Kita tolong dia, bagi dia tak jatuh dalam haram. Orang tak jatuh dalam haram, dapat pahala. Kita adat kita kalau tak buat lagi orang macam-macam, dia buhlan Facebook lah, buhlan TikTok lah, kata kita ni kedekut kok ni. Tak kena belaka lah. Macam tu lah. Kalau adat macam tu lah. Kalau adat tak macam tu tak boleh. Inilah mana ni? Inilah yang kata makruh buat kenduri sebab kematian tu. Makruh buat kenduri sebab kematian tu jika dibuat kenduri itu tiada termasuk harta anak yatim. Ni kalau tak masuk harta anak yatim lah. Kalau masuk harta anak yatim haram lah. Hak tu maklum lah. Adapun jika kita buat kenduri itu masuk harta anak yatim, walaupun kenduri kahwin dan lain-lainnya, maka iaitu haram. Kalau hak harta anak yatim tak boleh lah. Hak tu kita maklum haram hukum dia. Adapun kaum muda, mereka kata buat kenduri kematian itu haram semata-mata.
Dan haram orang yang kena panggil itu pergi makannya. Inilah pahaman kaum muda. Ni kaum muda. Tu dia habaq nasihat lah. Macam belah kita lah, haram semata-mata. Lah kali dia singgah juga. Dia nampak kambing lah. Gulai kambing duk bau-bau, singgah makan enggak. Tahlil dia tak usah buat. Nah, ada tu. Kita biasa buat apa? Baca Yasin, tahlil apa semua. Geng-geng masjid duk makan lah kambing. Yang kita sini duk kampung baca Yasin. Nah, yang tuan rumah tu pun panggil buat apa? Tak tahu dah. Habang kat depa waktu makan lewat sikit. Orang duk baca Yasin ni depa duk rekah dah kat luar. Kacau pok-pok ni. Tak ada nak tunggu dah lah orang habis makan sama-sama. Dah lah Wahabi. Nak perangai teruk pula. Lagi dia kata alhamdulillahi rabbil alamin. Ni habis ni kita ada. Habis kan lah. Jadi tak ada hurailah. Bak sampai pahala tu kita maklumlah, kita pahala sampai kepada si mati ijma' ulama. Sepakat dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan di atas kami pada sakaratil maut, sakit matilah sakaratil maut ni. Wala tu'adzibna ba'dal maut. Ba'dal maut ni, dan jangan engkau azab akan kami selepas daripada mati. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulina. Minas su'ada'il maqbulina. Ya Allah, jadikan olehmu akan kami daripada su'ada ni orang-orang yang bahagia, al-maqbulin, yang diterima amalan. Orang bahagia yang diterima amalan. Wala taj'alna minal ashqiya'i al-mardudina. Dan jangan engkau jadikan akan kami daripada orang-orang celaka, al-mardudina, yang ditolak, yang ditolak amalan tu. Rabbana ghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li auladina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ini maklumlah. Rabbana tawaffana muslimina. Tuhan kami, tawaffana, matikan olehmu akan kami, al-muslimina, hal keadaan kami itu orang-orang Islam, halakaunina muslimina, wa alhiqna bis salihin, dan hubungkan olehmu akan kami dengan orang-orang yang soleh. Rabbana la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana la tusallit. Tuhan kami, la tusallit, jangan engkau beri kuasa. Jangan engkau beri kuasa alaina, di atas kami, bizunubina, basababiyah, dengan sebab dosa-dosa kami. Bagi dosa, bagi kuasa kat siapa? Bagi jawatan tu kat siapa? Man, akan mereka. La yakhafuka, yang tidak takut ia mereka akan engkau. Wala yarhamuna, dan tidak kasih ia mereka tu akan kami. Minta Allah Ta'ala ni, dengan sebab dosa yang kita duk buat ni, jangan bagilah pemimpin zalim. Kat sini kita tahu kata pemimpin hak naik zalim tu sebab dosa rakyat sama. Pemimpin hak naik kaki bohong sebab rakyat pun lebih kurang. Mula-mula dia kata 2, lepas tu masuk 3 pula. Mula dia kata hak ni bukan paksaan, lepas tu jadi paksaan pula. Hak cakap kono-kono tu pasal rakyat pun geng kono-kono juga. Naik pun geng kono lah. Geng kono kata cerok. Jadi dengan sebab dosa kita ni, kita dapat pemimpin yang tak elok ni. Sebab tu kerja ulama, ajak orang ni balik pada Tuhan. Tinggal dosa, tu kerja ulama. Tu yang kita duk ajak orang mengaji balik.
Nah, bagi tahu balik cara semayang, mengaji tauhid bagi kenal balik Allah Taala, mengaji pula tasawuf tu bagi tahu penyakit-penyakit hati yang tak elok, yang jadi haram, jadi maksiat. Nah, jadi bila orang pakat jadi baik, nanti kita naik pemimpin yang baiklah. Tapi itulah lagu duk kata lah, bila kita buat mengaji ni tak apalah. Hak letihnya suruh tutup pula. Nah, orang duk suruh nak ajak orang buat baik, nah tutup pula. Nah, bila tutup lagi caca merba. Nah, lala semua pakat jadi Wahabi, lepas tu pemimpin kita pun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dipungut akan dia akan ini kitab daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i oleh al-abdul mudhnibu al-faqiru al-haqiru. Al-abdu hamba, al-mudhnibu yang berdosa, al-faqiru ya faqir ila Allah lah, berhajat, yang berhajat kepada Allah. Al-haqiru yang hina, yang lekeh. Al-haqir yang hina, yang lekeh boleh, yang hina boleh. Al-Haji bin Ahmad Al-Qadahi ni biasalah kalam tawadhu, dia tak bolehlah sahibus samahah. Tak boleh buat tu pada dia ni alim tak sangat dah. Tak boleh benda-benda gitulah. Al-doktor, nah, al-PhD, nah, ni baru letak nama. Sekilo, 1 kilometer nak jumpa nama dia. Nah, dia punya gelaran tu doktor, profesor madya lah, tak madya lah pun. Wa sallallahu alaihi wasallam, tak mana. Dan adalah khatamnya tu Al-Haji bin Ahmad Al-Qadahi, yang dinamakan pungutan ini dengan Sulamus Subyan. Nah, nama dia Sulamus Subyan, tangga bagi kanak-kanak. Nah, jadi orang mengaji kitab ni maksudnya ada kitab untuk budak-budak. Nah, orang tua orang mengaji tak apa, ni kanak-kanak dalam ilmu. Nah, kanak-kanak dalam ilmu. Orang yang baca masalah tak boleh nak taswir, itu kanak-kanak tu. Dan adalah khatamnya ini kitab boleh ataupun pungutan ini pada malam Jumaat 8 hari bulan Ramadan Hijrah. 8 hari bulan Ramadan Hijrah 1412 bersamaan 13 Mac Miladiah 1992. Saya jalan dah kalau waktu ni 1992 jalan dah. Inilah juzuk yang pertama, dan insya-Allah mengiringi juzuk yang kedua pada bicara zakat. Nanti kita akan masuklah juzuk kedua zakat, lepas 3 puasa, 4 haji. Dia semua 4 juzuk. Tapi zakat, puasa, haji kalau kita gabung sama tebal dengan hak bab semayang. Nah, zakat, puasa, haji sama tebal dengan semayang hak kita mengaji 300 muka ni. Jadi kalau gabung semua tu 600 muka. 600. Jadi kita kena tambah lagi lah. Nah, berapa tahun yang kita mengaji tu ni. Nah, tambah lagi lah, sikit lagi. Jadi dia lepas tu dia kata wabillahi taufiqu wassalamu ala manit taba'al huda. Nah, ittaba'al huda. Tamat disalin pada ni disalinlah. Nah, tamat disalin pada Jumaat 9 Safar 1424 bersamaan 11 April 2003. Tamat disemak untuk kali pertama pada hari Jumaat 23 Safar 1423 bersamaan 25 April 2003. Jadi kita hadiahlah Al-Fatihah kepada Nabi kita dan keluarganya dan sahabatnya dan alim ulama yang mendahului kita, khususnya pengarang kitab kita Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.